Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pada pagi yang cuaca hujan ni, saya nak masakkan untuk keluarga saya sebagai sarapan pagi, iaitu kacang pul. Kita namakan dia sebagai kacang pul. Memanglah sekali lagi saya katakan kita boleh beli, kenapa tak beli aja. Tapi memasak dengan usaha kita sendiri itu merupakan sesuatu yang sangat baik. Sebab di dalam sebuah hadis Nabi SAW pun ada mengatakan bahawa sebaik-baik usaha adalah usaha seseorang itu dengan tangannya sendiri. Jadi kalau berdasarkan itu, kalau kita makan, kita boleh makan, tapi adalah lebih baik kalau makanan itu kita masak sendiri. Keberkatan dia jugalah lain. Dan insya-Allah kacang pul ni sebenarnya katanya ia merupakan masakan Arab. Sebab pul dia berasal daripada perkataan ful, fa waw lam. Ful bermakna kacang. Ful maknanya kacang dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan kacang ful, berarti kacang-kacang lah kan. Jadi seharusnya yang betul ia merupakan masakan ful, ya, bukan kacang ful. Tak apalah, whatever. Jadi mari kita nak lihat dulu bahan-bahan untuk buat ful ni. Bukan bloody full, ful. Of course, bahan utamanya adalah kacang ataupun ful. So ini yang dibuat masakan ful ni tadi. Tengok berapa banyak yang kita nak. Pagi ni insya-Allah saya akan buat 2 tin, ya? Dan kemudian 1 biji bawang. Dan bawang ni sebahagian untuk kita masukkan dalam tumisan. Itu perbezaannya. Kalau kita nakkan kita punya kacang ataupun ful lebih sedap. Kalau kita beli dekat luar, dia alat-alat kacang je. Dan kalau kita bikin sendiri, kita boleh buat dengan rasa yang lebih sedap. Kalau lebih sedap, kita letakkan bawang, dan kemudian kita letakkan sedikit serbuk jintan. Berarti dia akan adalah rasa-rasa rempah sedikit. Dan kemudian seperti biasa kita akan letakkan sedikit bawang putih yang sudah pun dipisah. So itu saja bahan-bahannya untuk buat kacang ful. Adapun ini lada hijau ni, ini hirisan yang akan kita tabur dekat atas. Dan untuk menumis nanti kita tak gunakan minyak biasa, kita gunakan minyak sapi. Jadi dia akan membuatkan aroma ful itu jadi lebih sedap. Dan untuk lebih baik lagi dan lebih mengancam lagi, kita letak telur mata. Ni ada 3 biji telur ni, dan cuma telur ni, nak cakap pasal telur ni. Of course lah, telur ni keluar daripada bontot ayam. So bila mana kita beli telur-telur daripada pasar ke, dia sebenarnya bulat-bulat keluar daripada bontot ayam, terus dia packing. Tengok macam ni nampak ni. Tak nampak ke tak nampak lah. Ni masih ada tai ataupun najis ayam ni. Jadi bila mana kita buat apa-apa juga masakan yang kita gunakan telur, pastikan bahawa telur kita telah kita cuci dulu. Sebab nanti kita akan gunakan tangan untuk pegang telur ini. Jadi sebaiknya kita cuci bersih-bersih, dan bila mana kita pegang telur, kita pecahkan telur, tangan kita tak bernajis, dan
dan masakan kita pun tak ada campur najis. Lainlah kalau kita tengok dekat apa kedai-kedai ya, di mana mereka masak bulat-bulat, mereka ambil telur macam tu, lepas tu mereka pecahkan. Jadi insya-Allah sebentar lagi saya akan tunjukkan cara-cara kita buat full. Baik, insya-Allah saya akan tunjukkan cara-cara kita nak buat makanan full atau kita namakan sebagai kacang full. Seperti mana yang dikatakan tadi, bahan-bahannya yang utama adalah kacang full yang kita beli dalam tin ya. Dan kemudian 1 biji bawang, sebahagian untuk bahan tumis. Bahan tumisnya bawang besar, bawang putih lebih kurang 14, 1 sudu serbuk jintan, dan ini pula sebahagian daripada bawang yang 1 biji itu tadi, ini untuk bahan kita tabur atas. Ya, begitupun juga dengan telur yang dah saya goreng ataupun ceplok tadi. So ada yang full cook, ada yang 3/4 cook. Sebab ini menunjukkan dalam keluarga saya dia ada macam-macam cita rasa ya? Jadi kita nak meraihkan semua orang. Nah, sebelum kita nak tumis ni, ini nak cakap dengan kita pasal ini. Saya bukan nak promote full ni kan, yang brand ni bukan. Tapi dulu semasa saya belajar, guru saya berpesan, kalau kita nak berjaya, kita ikut orang yang telah berjaya. Kalau boleh exactly macam mana cara dia buat hingga berjaya tu kita ikut. Selalunya orang yang dah berjaya ni, dia telah melalui berbagai macam pengalaman, susah senang, pahit manis, gagal berjaya ya? Jadi kita ikut langkah-langkah kejayaan dia. Ini semua orang dah tahu. Dan kita juga ikut ambil pelajaran daripada kegagalan dia. Dulu semasa saya baru-baru masak full ni, saya gagal. Sebab apa? Saya dah tumis semua, lepas tu saya buka ini terus masuk. Tungtang semua nampak dah cantik, dah bagus. Sekali makan berdesuk. Masin, sebab ini dia salted. Jadi kegagalan saya yang macam tu anda jangan ulangi. Anda juga akan gagal ya? Jadi apa perlu kita buat dulu? Kita kena cuci kacang full ni dulu. Dan first sekali kita buka kacang full ni. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris dinamakan broad beans. Sebenarnya dinamakan broad beans. Nampak ni? Rupanya ini dia. Kalau boleh dekat lagi. Ini bahasa Melayu dinamakan sebagai kacang parang. Saya tengah terfikir tadi kacang parang. Jadi kita nak sediakan, first kali kita kena buang air dulu. Sebab dia direndam dengan garam yang begitu banyak. Jadi jangan sampai masakan kita nanti jadi masin. First kali kita buang dulu airnya. Jangan masak dengan air dia sekali. Itu yang kegagalan saya semasa waktu pertama kali saya buat masakan full ni. Jadi sangatlah masin. Jadi kita cuci sikit, jalankan air ke atas kacang ini. Okay. Dah.
ini dia kacang full kita. Nampak ni? Okey. Sekarang kita akan mula seperti mana yang dikatakan. Sebelum tu kita tengok kalau kita beli, kalau kita makan kacang ataupun full ni, masakan full ni dekat gerai-gerai makan, satu mangkuk atau satu plate berapa? Paling murah pun $5. Betul tak? Tapi tadi saya masak, saya beli, ini baru $1 2 posen. 2 tin $2 4 posen. Dan kemudian telur berapa sen? Kalau lah katakan 3 posen 3 biji ni, 3 biji ni baru $1. $3 4 posen. Kan? $2 4 posen, $1 4 posen. Kalau ini bawang ada katakanlah 3 posen. Ini bawang putih katakanlah 2 posen, 5 posen. Dan cili merah hijau ni katakanlah 1 posen. Dah berapa? 3, 5, 6 dan sikit serbuk ini pun lebih katakanlah 1 posen. Ni all in all kita punya belanja untuk bikin masakan full ni hanya lebih kurang $5 lah. Tapi jangan lupa $5 kalau awak beli dekat gerai masakan full ni, dia untuk satu orang makan. Ini kalau saya tengok macam gini paling 5 orang boleh makan. Anggaran yang digunakan ni 2 tin ini, 1 biji ini semua ni 5 orang boleh makan. Betul kan? Kalau 5 orang kita makan dekat gerai dah $25. Itu kalau $5. Ada yang mungkin lebih mahal lagi. Jadi dengan zaman keadaan sekarang, kita selalu mengeluh itu mahal, ini mahal, duit tak cukup, gaji tak cukup. Tapi kita sendiri tidak mau berusaha, kita sendiri tidak mau berubah. Macam mana keadaan kita akan berubah? Allah pun telah mengatakan, dan selagi kita tak nak berubah nasib kita, Allah tak akan berubah. Kita asyik komplain itu tak cukup, ini tak cukup, itu tak cukup, ini tak cukup. Tapi kita sendiri tak nak rubah nasib kita. Kita tak nak rubah cara hidup kita. Jadi ni kita gunakan minyak sapi dalam masakan ini. Kita gunakan minyak sapi. Kuali kita dah panas. Kita gunakan minyak sapi. Lebih sikit tak apa. Dan gunakan anggaran 2 sudu makan. Kenapa kita tak pakai minyak? Pasal nak pakai minyak biasa pun boleh. Nak pakai minyak biasa pun boleh. Tapi kalau gunakan minyak sapi, dia punya taste lebih sedap lah. Lebih mengancam. Sebab bila mana saya belajar dulu pun, gunakan minyak sapi. Waktu tumis gunakan minyak sapi, nanti nak makan ditambah lagi minyak sapi lagi. Tadi ada dikatakan bahawa asal usul masakan full ni adalah daripada orang Arab. Tapi sebenarnya tidak. Semasa saya duduk dekat negeri Arab, yang saya dapati yang banyak buat masakan full ni adalah orang-orang Afghanistan. Saya yakin asal usul makanan ni adalah makanan orang-orang Afghanistan, bukan orang Arab. Cuma kerana orang-orang dekat dekat negeri Arab tu, dia nak lari-lari pula ni. Okay. Jadi kerana masakan ni banyak diedarkan dan dijual atau diedarkan dekat negeri Arab oleh orang-orang Afghanistan, disangkakan itu makanan orang-orang Arab. Minyak dah panas, kita tumis bawang kita dulu. Okay, masukkan bawang dulu. Apa ni?
kita tumis bawang ni sampai kalau boleh nampak nak apa, garing sedikit lah. Okay. Kurang jadi bauan daripada bawang tu dah meresap dekat minyak. Kita masukkan bahan yang lain. Bila mana kita gunakan bawang putih yang dah kita blender, kita nak kena berhati-hati tak boleh lama. Sebab bila mana bawang putih yang dah halus ni, dia cepat hangus. Jadi kita nak kena cepat. Kita tumis sikit saja. Tumis sekejap saja. Sekejap saja. Okey. Jangan lama sangat. Lepas tu kita dah boleh masukkan kacang kita. Okey. Masukkan kacang kita. Jadi kacang ni dia agak liat sikit sebelum itu. Jadi kita nak kena gunakan ini orang bikin burger untuk kita hancurkan kacang-kacang. Cuma bila mana kita gunakan kuali atau periuk yang non-stick, kita nak kena jaga-jaga sebab periuk non-stick ni kalau besi dengan besi, dia boleh menyebabkan periuk non-stick kita bercalar. Jadi kalau dah bercalar, nanti bahan-bahan tu tadi akan tercampur dekat masakan kita. Ni itu ikut kita rasa sendiri, sama ada kita nak hancur sangat ke atau kita nak kasar-kasar sikit pun boleh. So dah macam ini, kita taruh air sedikit. Air ikut pekat, cair pekat yang kita nak. Kita letak air sikit, kacau-kacau lagi. Saya nak letak air sikit lagi, jadi bila mana kita masak dia lebih sikit, air itu akan mengering. Jadi in the end dia akan jadi pekat juga. Jadi memandangkan masih ada, kita lihat kacang-kacang yang masih kurang ini, kita boleh tekan sikit lagi. Okey. Kemudian kita letakkan serbuk jintan kita. Ini yang buat ada rasa-rasa berempah. Kita boleh letakkan sedikit serbuk rasa bagi kita yang nak. Dah, masakan full kita sudah siap. Mudah-mudahan
perkongsian ini untuk bikin masakan full itu dapat kita memberi manfaat lah kepada siapa yang menonton perkongsian ini, khususnya abang-abang, para suami, yang mana pada mereka lah saya tujukan sharing ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau dah ready, dah letak di dalam piring untuk disajikan, nanti saya tunjukkan lagi. Baik, insya-Allah selanjutnya saya nak tunjukkan preparation makanan full untuk kita hidangkan, sajikan kepada ahli keluarga kita. Ya. Full ni selalu biasanya makan dengan roti, cecah roti. Roti pula biasanya akan di istilahnya bakar sedikit lah, sapu dengan butter sikit, kemudian kita bakar sekejap je. Ini akan nanti bila mana kita cecahkan ke full kita jadi lebih sedap. Masya Allah. Oh, ini kalau perkena ni mertua jalan kat depan memang confirm tak nampak. Kalau mertua jalan kat belakang lagilah tak nampak. Kalau tengah makan makanan full ni. InsyaAllah, seperti mana yang dikatakan, apapun yang kita buat, biar ikhlas. Kita buat ikhlas, dia jadi. Kalau kita buat tak ikhlas, dia tak jadi. Dan kita tahu syarat-syarat untuk kita dapatkan ganjaran pahala daripada Allah pun nak kena ada keikhlasan. Wow, okey. Jadi Aswan. Ini cuaca pula tengah hujan sekarang ni. Kena full macam gini. Lagi-lagi dengan kopi O. Jangan kata terangkat. Dia terbang terus. Ini. So inilah roti yang telah kita bakar dengan butter. Jadi apa kita buat? Kita ambil full ni macam gini. Kalau nak letak minyak sapi atasnya bolehlah, tapi keluarga saya tak berapa suka sangat. Jadi kita letak sikit cili, taburkan sikit bawang, dan kemudian kita letak kita punya telur. Tengok ni. Dan kita letakkan telur kita kat tepi ke, kat atas ke, kat tengahnya. Masya Allah, ini dia full kita. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada anda sekalian. Ikhlas daripada saya. Ingin saya bantu para suami kita. Pada hari ini kita bukan setakat jadi laki-laki saja, dan kita jadi laki-laki yang berguna. Jangan sampai orang kata kita jadi jantan tak guna. Sekian, wassalamualaikum daripada saya.